Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya daripada Grup 14 bersama-sama kawan saya akan buat pembentangan mengenai tajuk kami iaitu persepsi pelajar MSU terhadap rasism ataupun isu perkauman. Part saya adalah bahagian pengenalan yang berada di bawah abstrak. Bagi saya, apakah itu isu perkauman ataupun rasism? Ia adalah bahawa kepercayaan kumpulan mana yang mempunyai ciri-ciri tingkah laku yang berbeza yang sepadan dengan sifat-sifat yang diwaris dan boleh dibahagikan berdasarkan keunggulan satu kaum berbanding kaum lain. Yang di mana bahawa contoh klasik adalah bahawa di Amerika Syarikat sendiri bahawa rakyat berkulit putih dipandang tinggi berbanding dengan warga Amerika hitam yang di mana dipandang rendah terhadap rakyat Amerika kulit putih. Ini menunjukkan bahawa isu rasism bukanlah satu isu yang di mana dipercayai oleh semua orang, malah dipercayai oleh sesetengah individu yang merasa mereka adalah dalam ranking yang tinggi, dalam hierarki yang tinggi berbanding masyarakat lain. Itu sahaja daripada saya. Selamat tengah hari. Sekarang saya akan cakap tentang latar belakang ya. Pertama sekali, isu rasism ni muncul daripada tamak dan mementingkan diri sendiri. Ramai pakar percaya kepercayaan perkauman dibangunkan untuk mewajarkan kepentingan diri dan ketamakan. Selama hampir 400 tahun, pelapor Eropah memperhambakan orang melalui perdagangan hamba transatlantik untuk menyokong industri tembakau, gula dan kapas yang besar di Amerika. Perhambaan adalah lebih murah daripada perhambaan indentur. Jadi perhambaan adalah keputusan perniagaan, bukan mencerminkan kebencian atau ketaksubaan. Seterusnya adalah perkauman saintifik, iaitu walaupun ramai yang mengatakan kejahilan mencetuskan perkauman, beberapa pemikiran paling bijak dalam sejarah berada di belakang idea perkauman. Sekitar akhir abad ke-18, sains menghentikan agama dan khurafat sebagai kuasa intelektual. Dalam cara para saintis mula mengkategorikan haiwan dan tumbuhan, mereka juga mula mengkategorikan manusia. Itu saja daripada saya. Seterusnya, nama saya Nisha Diselva dan saya akan menerangkan tentang kajian literatur berdasarkan jurnal yang bertajuk Masyarakat Pelbagai Kaum, Trauma dan Kebimbangan Terpendam dalam Kalangan Masyarakat di Semenanjung Malaysia. Kajian ini fokus tentang trauma dan kebimbangan terpendam dalam kalangan masyarakat di Semenanjung Malaysia. Trauma boleh didefinisikan sebagai satu keadaan atau kesan akibat suatu isu atau krisis yang melanda seseorang individu. Hal ini boleh ditunjukkan melalui simptom seperti ketakutan, kebimbangan berpanjangan, sukar untuk tidur malam dan sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga. Dapatan kajian tentang research ini adalah diskriminasi kaum ialah jenayah yang boleh menjejaskan nilai diri dan identiti seseorang yang boleh mengakibatkan isu trauma. Sebagai contoh, setengah masyarakat menyuarakan bahawa kebencian melibatkan kaum dan etnik menguasai lebih 50% daripada keseluruhan insiden yang berlaku. Ketegangan kaum seperti ini amat membimbangkan kerana setiap kesalahan yang melibatkan warga kulit hitam seringkali dengan ketidakadilan pihak berkuasa. Ini disebabkan kehadiran pemikiran negatif yang dikaitkan dengan permusuhan terhadap sesebuah negara, iri hati terhadap pencapaian dan kelebihannya. Menurut para pengkaji di dalam kajian ini, jiwa yang tidak tenang dan cenderung kepada keadaan kebimbangan adalah bermaksud suatu keadaan yang terlalu berjaga-jaga, sangat sukar untuk mempercayai bangsa tertentu, mudah menerima suatu berita walaupun kabar angin
dan lebih bersikap prajudis. Seterusnya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dania Ashwinur Iman binti Hamdan dan saya akan membentangkan kajian literatur yang seterusnya. Kajian ini bertajuk isu perpaduan kaum dan agama di Malaysia. Jadi objektifnya adalah menganalisis pandangan rakyat Malaysia terhadap isu perpaduan antara kaum dengan agama, memahami tahap hubungan etnik yang berlaku di Malaysia, membincangkan tentang konflik antara kaum yang dihadapi, mengkaji faktor-faktor yang boleh menyebabkan perpecahan dan ketidaksepahaman, dan membincangkan cadangan-cadangan supaya isu perkauman dapat diselesaikan. Jadi matlamat kajian ini fokus tentang punca dan penyelesaian isu perpaduan kaum dan agama di Malaysia. Dan metodologi yang dilakukan adalah rujukan dari sumber internet dan soal selidik menggunakan borang soal selidik. Dan antara soalan-soalannya adalah faktor yang menyebabkan isu perpaduan kaum di Malaysia seperti isu politik, budaya, media sosial dan agama. Jadi untuk dapatan kajian yang diperoleh daripada kajian ini, sebanyak 48 responden mempercayai bahawa isu perkauman tercetus akibat daripada pengaruh politik. Ahli politik sering menggunakan platform media sosial sebagai medium untuk berkempen dan menyebarkan maklumat yang berbau rasisme untuk meraih undi sesuatu kaum. Jadi daripada pendapat pengkaji, majoriti rakyat Malaysia memilih politik sebagai punca utama menyumbang kepada perpecahan kaum kerana ahli politik guna taktik politik perkauman untuk meraih undi dan sokongan. Dan ia memberikan amalan yang berkaitan sesuatu politik ataupun individu yang terlibat dengan politik dan gunakan eksploitasi isu perkauman dengan agama untuk kepentingan dan agenda politik sendiri. Sebagai contoh, pengkaji ada memetik satu ucapan daripada bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib. Ucapan beliau ialah tanpa UMNO Melayu akan hilang, kuasa, hilang maruah dan hilang segala-galanya. Jadi ini adalah satu contoh yang dikeluarkan sebagai taktik untuk meraih etnik Melayu agar mengundi parti tersebut. Dan taktik ini bukan sahaja terdapat daripada parti UMNO tetapi parti-parti lain juga menggunakan agenda yang sama. Dan selain itu, kajian ini juga memberikan penyelesaian masalah dengan mendorong masyarakat untuk saling lebih memahami, bersikap terbuka dan di samping menghormati agama dan kaum lain. Dan seminar dan dialog antara agama juga dicadangkan supaya masyarakat lebih memahami perbezaan agama dan budaya yang terdapat di Malaysia. Dan dengan cara ini, ia dapat mengatasi isu populasi yang terdapat di Malaysia, isu kaum populasi yang terdapat di Malaysia, di samping masyarakat lebih memahami dan bersifat bertoleransi antara satu sama lain. Ia juga dapat memberi ruang untuk masyarakat meneroka kepelbagaian kaum, agama dan adat budaya yang pelbagai di Malaysia. Seterusnya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ifah Zulaika binti Idris akan membentangkan literatur yang seterusnya. Okey, tujuan kajian ini dilakukan untuk melihat konsep keagregasian mikro perkauman iaitu KMP yang berlaku dalam kalangan pelajar pelbagai kaum di Institut Pengajian Tinggi. So dalam dapatan kajian yang dipamerkan bahawa KMP ialah sejenis perkauman moden yang berlaku pada setiap hari secara spontan serta tidak sengaja yang kebiasaannya terjadi dalam interaksi lisan dan bukan lisan serta realiti yang berlaku dalam persekitaran pendidikan pelajar IPT. Pendidik telah menyatakan bahawa pelajar yang menghadapi KMP akan berasa tertekan juga tekanan dalam kehidupan seharian. Dan menurut SU 2010, KMP juga boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira kepelbagai kaum, jantina serta juga dari agama, kecacatan dan kelas sosial. Melalui kajian ini juga KMP terbahagi kepada 3 bentuk iaitu micro assault, micro insult dan micro invalidation. Dalam kajian ini dia meletakkan antara pelbagai cara KMP dan bagaimana kaum tertanam dalam kehidupan seseorang.
Jadi untuk jenis yang pertama iaitu micro assault yang bermaksud serangan lisan atau bukan lisan dengan bertujuan untuk menyakiti mangsa melalui panggilan nama, tingkah laku mengelak dan tindakan diskriminasi. Dalam pelibatan pelajar antarabangsa yang mempunyai kecenderungan perkauman iaitu sikap prejudis dan diskriminasi iaitu kelakuan tidak adil atau layanan yang tidak sama rata terhadap ahli kumpulan atas nama kaum. Dan jenis kedua pula, micro insult yang berlaku apabila seseorang itu menunjukkan tingkah laku atau ekspresi acuh tak acuh yang menyebabkan penerima berasa seolah-olah warisan atau identiti kaumnya sedang dimalukan. Ini mendedahkan melalui kajian mereka ancaman stereotip seperti ketiadaan keseronokan dalam belajar boleh mengakibatkan pencapaian akademik seseorang itu menjadi lemah. Dan untuk jenis yang ketiga pula, micro-invalidation yang berlaku apabila seseorang itu dipandang rendah oleh orang lain dari segi pemikiran, perasaan atau pengalamannya seperti diberitahu perkauman ini tidak wujud lagi atau berhenti merungut tentang perkauman. Dan ini dijelaskan bahawa KMP akan kekal tersembunyi dan membawa kepada bahaya psikologi kepada mangsa, akhirnya memberi trauma serta wujudnya jurang dalam sektor pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Aisyah Syajida dan saya akan menerangkan sedikit tentang objektif kajian, metodologi dan sedikit dapatan kajian. So, objektif kajian di sini adalah mengkaji hubungan antara pengalaman pelajar, MSU didiskriminasi dan perbezaan ras. Kedua, mengenal pasti hubungan antara kesukaran berkomunikasi atau berinteraksi dan perbezaan ras. Yang ketiga adalah mengukur hubungan antara kesukaran berinteraksi dan pengalaman pelajar MSU didiskriminasi. So, pemboleh ubah bergantung. Kajian ini adalah pengalaman pelajar MSU dan juga kesukaran berinteraksi dari segi bahasa, manakala pemboleh ubah bebas adalah perbezaan ras. Dari pemboleh ubah inilah kami gabungkan dan jadikan objektif kajian kami. Seterusnya adalah metodologi. So, metodologi di dalam kajian ini, kaedah yang digunakan adalah kualitatif. Kaedah persampilan adalah convenient. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui sesi temu bual sama ada dalam talian atau bersemuka. Selepas ini adalah dapatan kajian. Saya akan menerangkan tentang latar belakang responden terdahulu. Terdapat responden yang berumur 20 tahun, 21 tahun dan 3 responden berumur 22 tahun. 2 responden berumur 23 tahun dan juga 3 responden berumur 24 tahun. Majoriti responden berumur dalam lingkungan 22 hingga 24 tahun. Majoriti responden yang ditemu bual adalah wanita dan majoriti pelajar daripada fakulti FBMP. Terdapat 9 responden yang berkewarganegaraan Malaysia dan seorang responden berkewarganegaraan Ghana. Kesemua responden tersebut sedang mengambil pengajian tinggi sarjana muda di MSU. Seterusnya adalah kesukaran berinteraksi dengan berbeza bahasa. Daripada rasio yang diterima iaitu 8:1, kebanyakan responden mengalami kesukaran dalam halangan bahasa. 4 daripada mereka mengalami ketika di peringkat awal, sekolah rendah dan sekolah menengah apabila baru saja memulakan pembelajaran bahasa Melayu. 4 yang lain adalah daripada pengalaman di universiti. Responden yang paling sukar ialah pelajar antarabangsa Ghana. Beliau mengalami kesukaran untuk berinteraksi dan berbahasa Inggeris kerana kebanyakan rakyat Malaysia dikatakan beliau di dalam kelasnya tidak mempunyai kemahiran berbahasa Inggeris. Responden lain adalah berbilang
bahasa multilingual, oleh itu tidak mempunyai kesukaran dalam aspek ini. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Tanesh. Selamat pagi. Nama saya Tanesh Ransi itu. So untuk soalan 2 dengan 3, perbezaan warna kulit dengan macam mana mencetuskan yang perbezaan bangsa dan agama dan bahasa, perbezaan bahasa dan juga perbezaan ras. So untuk metodologi soalan nombor 2 dengan 3, kebanyakan responden kita pernah dipengiringkan atau mengalami perbezaan warna kulit pada masa waktu persekolahan dan juga waktu pekerjaan jugalah. Ini menyebabkan rasisme antara warna kulit gelap dan juga warna kulit cerah lah. Ini membawa perbezaan antara kaum atau bangsa untuk mengalami rasisme juga. Sebagai contoh yang responden pagi, rakyat Malaysia juga menghina agama Hindu sebagai kulit gelap atau kulit warna kecap lah sebagainya. Pada pendapat respon kita juga, kebanyakan responden bagi pendapat diorang untuk mencetuskan segi rupa perbezaan bangsa dan agama. Perbezaan bangsa dan agama ini adalah faktor pertama lah untuk menyebabkan rasisme antara rakyat-rakyat Malaysia dan juga rakyat-rakyat Malaysia lah. Oleh itu, perbezaan bangsa dan agama ini harus dicetuskan untuk kekurangan rasisme antara rakyat-rakyat Malaysia. So, saya pass kepada group member saya. Okey, untuk dapatan kajian yang seterusnya tentang pengalaman majoriti di MSU, kebanyakan pelajar menghadapi kesukaran dari segi perbezaan bahasa apabila melakukan projek di universiti berbanding perbezaan ras, bangsa dan agama. Ini adalah kerana ketika mereka melakukan projek perlunya berkomunikasi di antara satu sama lain dan kadang-kadang tu projek tu akan mengakibatkan tergendala dan sebagainya. Faktor terjadinya adalah kerana slang atau masyarakat kaum itu sendiri yang kadang-kadang memberi ketidaksefahaman menjadi punca kesukaran itu wujud. Walau bagaimanapun, adanya seorang responden yang mampu menguasai pelbagai bahasa dipilih dan diberi keistimewaan dan serta mudah diterima oleh semua pihak ketika melakukan projek di universiti dan senang untuk mereka berinteraksi antara satu sama lain. Melalui perbezaan yang lain seperti ras, bangsa dan agama pula kurang menjadi isu. Ini adalah kerana mereka berpendapat bahawa pelajar kini sudah dewasa dan mempunyai kematangan yang lebih dan dapat menghormati perbezaan kaum yang lain. Dan seterusnya untuk kesan emosi ketika itu. Kajian mendapati emosi yang dihadapi oleh pelajar tentang isu perkauman ini adalah berasa sedih, marah serta tertekan yang akhirnya mengganggu psikologi individu itu sendiri dan menyebabkan ada sesetengah mereka hilang minat untuk belajar, berasa kesorangan dan juga kemurungan. Ini juga mengakibatkan mereka ada yang lemah dalam akademik, berasa tidak selesa dan tidak dapat bersaing secara sihat apabila terjerumus dalam isu perkauman ini dan menjadikan seseorang itu mundur serta mencetus kebencian di antara satu sama lain dan kewujudan perpaduan itu sukar untuk didapati dalam masyarakat pelajar di institusi itu sendiri. Baiklah, seterusnya saya pass kepada Nisha untuk kesimpulan. Akhir sekali, kesimpulannya memandangkan ia adalah masyarakat yang bertamadun, sesuatu bangsa atau suku akan melakukan kesilapan secara sengaja atau tidak sengaja. Tetapi setiap ahli perlu teguh pada peribahasa, jika tidak dapat menyumbang kepada kebaikan, maka jangan berbuat jahat. Bagi menstabilkan keharmonian masyarakat majmuk di negara ini selaras dengan penerbangan yang digubal, semua pihak perlu berganding bahu mencari jalan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Peranan ini boleh dilakukan oleh
pihak kerajaan, utamanya dengan mewujudkan lebih banyak program yang bersesuaian untuk melibatkan semua kaum selain daripada perayaan-perayaan yang telah ada setiap tahun. Melalui pendekatan ini, sedikit demi sedikit trauma terpendam dalam diri masyarakat akan pudar dan digantikan dengan kepercayaan dan sifat menyayangi antara sesama. Seterusnya, Kesimpulan yang dibuat dalam dapatan kajian, majoriti rakyat Malaysia sudah mempunyai pemikiran yang matang bahawa negara Malaysia mempunyai ramai kaum, jadi mereka lebih senang menerima pada zaman sekarang daripada 10 atau 7 tahun yang lalu. Tapi sekarang yang diterima daripada dapatan kajian kami, sesetengah golongan masih tidak dapat menerima rakan-rakan dari luar negara. Kajian seterusnya boleh dilakukan dari segi persepsi pelajar MSU terhadap pelajar antarabangsa atau cara mereka menerima pelajar antarabangsa tersebut. Itu sahaja daripada kami, grup 14. Terima kasih.